Selepas bergaduh, TMJ hantar sesuatu kepada MD Kedah. Isu 1MDB, Jolo hantar email beri arahan pada Najib. Tak umum calon Ketua Menteri, ini alasan Perikatan Nasional. Buli wartawan wanita, Menteri PAS tolak permohonan maaf. Mufti Pulau Pinang kecewa dengan kenyataan Menteri PAS. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor menyatakan penghargaannya kepada Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim di atas pemberian beberapa set bungkusan makanan segera dan sejambak bunga. Sanusi telah membuat satu hantaran di Facebooknya sambil berseluruh dan menyatakan bahawa kalah atau menang itu merupakan adat dalam perlawanan. Menjunjung kasih TMJ atas kiriman bunga dan McDonald's, hari Khamis ini kita berentap lagi. Kalah, seri atau menang adalah adat perlawanan. Kasih panas lain tu wajiblah, katanya. Tunku Ismail juga turut sama memuat naik satu video di Instagram story miliknya yang menunjukkan wakil Tunku hadir dan memberikan sejambak bunga dan beberapa set bungkusan makanan dari restoran makanan segera kepada Sanusi. Tunku juga meninggalkan caption di Instagramnya, "Tak diet, salah satu cara nak buat badut gembira." Sebelum ini, percakaran di media sosial antara Sanusi yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dengan TMJ yang saling membalas hantaran berhubung isu tunggakan gaji staf dan pemain Kedah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa Jolo memberitahu Perdana Menteri sebelum ini, Najib Razak, untuk tidak bercakap banyak dalam pertemuan dengan juruaudit KPMG berkaitan pelaburan luar negara 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Keuangan 1MDB, Azmi Tahir, berkata, Jolo memberitahu perkara itu kepada Najib melalui email bertarikh 15 Disember 2013. Saksi ke-12 pendakwaan itu berkata, email bertajuk Urgent Briefing Package for Yang Amat Berhormat Prime Minister itu turut dihantar kepadanya sebelum mesyuarat dengan KPMG, anggota Lembaga Pengarah 1MDB dan beberapa pihak lagi di rumah Najib pada tarikh sama. Dalam prosiding September lalu, saksi ke-10 pendakwaan Muhammad Hazim Abdul Rahman yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB berkata, pegawai KPMG bertemu dengan Najib pada 15 Disember 2013. Pertemuan itu berkaitan soalan KPMG berkaitan butiran pelaburan 2.3 bilion American dollar dalam Brazen Sky Limited yang diperbadankan di British Virgin Island, terutamanya berkaitan aset-aset yang dipegang. Pihak pendakwaan berhujah bahawa langkah itu sebahagian daripada jejak keuangan yang rumit dengan niat memasukkan dana ke dalam akaun peribadi Najib. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya TD Panair, Azmi berkata, email itu memberikan talking point atau panduan bercakap kepada Najib dan saksi ketika bertemu dengan pegawai KPMG. Oleh kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah diberi taklimat oleh pengerusi dan pengurusan 1MDB beberapa kali, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disarankan tidak terlibat dalam perbincangan panjang dengan KPMG berkaitan isu itu, walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh menawarkan kepada mereka peluang ringkas untuk memberi pandangan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyatakan bahawa dia telah diberi taklimat dan mendengar daripada kedua-dua belah pihak dan tahu berkaitan transaksi dan tidak selesa memberikan kepada mereka semua faktanya, kata Azmi membawa email yang dikatakan dihantar oleh Jolo. Saksi juga memberitahu Hakim Colin Lawrence Sequirah bahawa Jolo turut mengarahkan Najib menyatakan keyakinannya berkaitan Bank BSI susulan fakta-fakta diberikan. Perikatan Nasional mempunyai pendekatan tersendiri dalam mendekati pengundi pada pilihan raya negeri Melaka dan tidak perlu terikut-ikut dengan kaedah parti-parti lain, kata pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau berkata, Perikatan Nasional tidak mahu terbawa-bawa dengan pendekatan parti lain yang lebih cenderung mengumumkan calon ketua menteri masing-masing apabila berjaya membentuk kerajaan. Kita kena mencari pendekatan-pendekatan baru untuk mendekati mereka pengundi, menerangkan manifesto, dan kita juga memaklumkan tentang kejayaan Perikatan Nasional dalam tempoh 2 tahun ini untuk menjaga kesihatan dan memulihkan ekonomi. Ini keutamaan kita, katanya kepada pemberita di Melaka. Muhammad Azmin yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata, ketika ini ingin tahu mengenai dasar dan inisiatif yang akan dilakukan Perikatan Nasional jika diberi mandat oleh rakyat untuk mengetuai kerajaan negeri selepas ini. Proses pengundian awal PRN Melaka bermula 8 pagi yang menyaksikan 11,557 anggota polis, tentera dan pasangan mereka menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian berlangsung di 31 pusat pengundian awal PPA di seluruh negeri sehingga 5.30 petang.
Naib Presiden PAS Idris Ahmad menolak nasihat supaya memohon maaf kepada seorang wartawan, sebaliknya memberitahu Dewan Rakyat beliau tidak melakukan sebarang provokasi terhadap petugas media itu. Walaupun ini perkara luar konteks, saya rasa pada saya tiada unsur bersifat provokasi pun, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu pada sidang Parlimen. Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar daripada Pakatan Harapan menggesa Idris dan Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim memohon maaf kerana dikatakan menggunakan kata-kata kasar terhadap wartawan portal FMT Minderjit Kaur. Sivakumar berkata, wartawan portal FMT itu tidak sepatutnya dilayan sebegitu kerana bertanya isu penutupan kedai judi nombor ekor di Kedah dan impaknya ke atas hak bukan Muslim. Saya rasa perkara seperti itu perlu dielakkan sebab wartawan itu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dia nak tahu apakah sebab kerajaan Kedah mahu menutup semua kedai-kedai nombor. Jadi tidak salah untuk wartawan itu bertanya seperti ini. Saya minta kepada YB Menteri dan juga kepada Timbalan Menteri Awang Hashim supaya memohon maaf kepada beliau dan juga keluarganya secara terbuka. Katanya dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun Idris tidak berbuat demikian. Sebaliknya berkata, beliau tidak melakukan sebarang provokasi. Apabila ditanya mengenai isu penutupan kedai judi nombor ekor di Kedah oleh Minderjit, Idris membalas dengan bertanya, "You setuju ke kalau suami you kaki judi?" Minderjit mengingatkan menteri itu bahawa isu berkenaan bukan mengenai keluarganya. Idris enggan menjawab sebarang soalan lanjut selagi wartawan portal FMT itu tidak menjawab soalannya. Beberapa kumpulan advokasi media dan ahli politik membidas dua pemimpin PAS itu kerana bersikap bermusuh terhadap wartawan yang hanya menjalankan tugasnya. Presiden Kesatuan Wartawan Kebangsaan NUJ Farah Mashita Abdul Patah berkata, kesatuan itu tidak berpuas hati dengan tindakan beberapa pemimpin dan ahli politik seperti pemimpin PAS berkenaan yang membuli wartawan ketika menjalankan tugas. Dalam temu bual kontroversi itu, Awang turut mencelah dan beberapa kali berkeras mahukan Minderjit bertanya soalan dalam bahasa Melayu, malah secara sinis bertanya sama ada wartawan itu warga Malaysia. Sivakumar berkata, penggunaan kata-kata kasar terhadap wartawan tidak harus berlaku walaupun dia faham kenapa kerajaan pimpinan PAS di Kedah mengumumkan tidak lagi akan memperbaharui lesen perniagaan kedai nombor ekor. Saya faham ini adalah niat PAS untuk meraih undi pilihan raya negeri Melaka. Itu adalah strategi. Tetapi cara YB Menteri menangani isu ini dengan mengadakan konfrontasi dengan bahasa kasar terhadap wartawan wanita itu tidak baik, katanya. Kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor, sesiapa yang ingin membeli nombor ekor boleh ke Pulau Pinang, mengecewakan Mufti negeri itu. Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata, kenyataan Sanusi yang menyamakan Pulau Pinang dengan perjudian adalah penghinaan kepada institusi Islam di negeri itu. Katanya kerajaan negeri sentiasa berusaha memartabatkan kedudukan Islam di Pulau Pinang dan lebih 70 juta ringgit dibelanjakan untuk memperkasakan institusi Islam sejak 2008. Salim turut mengingatkan Sanusi yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam di Pulau Pinang, iaitu bagi negeri yang tiada raja atau sultan di Malaysia. Katanya segala urusan mengenai agama Islam terletak secara langsung bawah naungan Agong. Selaku seorang abang atau orang lebih tua, saya menasihatkan Sanusi berhati-hati dalam membuat kenyataan. Beliau perlu menjaga imej jawatan disandangnya sebagai seorang pemimpin sebuah kerajaan negeri yang dihormati, bukan sebagai pemimpin di peringkat kampung atau kawasan yang pengaruhnya agak terhad. Sanusi tidak sepatutnya menimbulkan kontroversi melibatkan pemimpin negeri lain melalui kenyataan seperti itu. Sebaliknya, beliau perlu kekal menjalinkan hubungan mesra dengan semua pihak, katanya. Salim berkata, Sanusi sepatutnya mempamerkan kematangan, berfikir dan menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat dalam menghayati semangat keluarga Malaysia sebagaimana dicetuskan Perdana Menteri.